Sekarang ini kita nak berbicara berkenaan satu topik yang sangat menarik, iaitu berkenaan inisiatif peranti siswa, bagaimana ia menjadi pemangkin kepada revolusi sistem pendidikan negara. Ya, lebih lanjut berkenaan dengan topik kita pada pagi ini. Selamat pagi diucapkan kepada seorang tetamu yang kami bawakan di studio, iaitu Profesor Mother Engineer Technologies Dr. Juliana Johari selaku penolong Naib Chancellor Infrastruktur, Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infrastruktur Universiti Teknologi MARA. Wah, infra dan infro. Okey. Pengenalannya mungkin kita boleh minta ke Dr. Ju terlebih dahulu berkenaan dengan inisiatif peranti siswa ini. Silakan. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Syu dan Munawar. Ya. Alhamdulillah ya, inisiatif peranti siswa ini memang yang ditunggu-tunggu oleh keluarga Malaysia. Pelancaran baru ni tempoh hari pada hari Sabtu kita lihat betapa ramai yang rasa sangat positif kepada inisiatif yang diberikan. Inisiatif ini memang saya rasa memberi satu tanda kesyukuran kepada pelajar yang menerima, ya, sambutan yang sangat baik dan juga memang sangat bermanfaat dalam keadaan sekarang. Okay. Pasti akan memberi manfaat cukup besar dalam situasi semasa seperti yang dinyatakan oleh Prof. Dan dalam situasi ini juga kita ingin mendapatkan pencerahan daripada Prof sendiri, bagaimana melalui inisiatif peranti siswa ini dapat memberi kelegaan kepada para pelajar khususnya dalam kalangan B40 dan juga untuk memastikan ataupun mengelakkan isu keciciran berlaku dalam proses PNP. Okey, terima kasih Munawar. Contoh kan saya datang ni dengan satu peranti tablet, kebetulan sama pula modelnya Munawar dengan Syu, ya. So kita boleh nampak manfaat yang didapati, contoh dalam PDP disebabkan pandemik tempoh hari kita terus tergesa kena melalui satu fasa yang normal, iaitu secara new norms, online learning, ya, di mana pembelajaran dan pendidikan dilakukan secara atas talian dan pada masa itu kita boleh nampak pelajar yang tidak mempunyai peranti contohnya akan terasa ke belakang sebab mereka tidak dapat datang ke kampus, mereka tidak dapat melalui kuliah secara normal, ya. So mereka kena melalui secara online. Jadi dengan adanya peranti ini kita dapat banyak manfaat. Kita tahu sekarang semua information di hujung jari, penyelidikan kita dapat lakukan secara online, ya, e-book, ya, sekarang juga dilakukan dan dimasukkan dalam secara online. Jadi kalau membeli buku-buku agak mahal, jadi pelajar dapat akses e-book macam tu saja, ya, boleh buka dapat e-book. And then satu lagi manfaat yang terbesar bila kita lakukan kuliah secara online, pelajar dapat rakam dan mereka dapat archive, simpan dan mereka dapat ulang balik, ya. So di situ bila diulang kaji, dilakukan berulang kali, jadi pelajar akan dapat lebih ilmu dan lebih faham dengan jelas. Dan ada banyak kelebihan untuk para pelajar yang menerima peranti hasil daripada inisiatif peranti siswa ini. Kalau kita kongsikan, dapat tabletnya, dapat stylus tu pennya, ya, betul. Dan juga book cover. Book covernya juga diberikan secara percuma, dan kelebihan kali ini juga mereka boleh menyimpan. Itu adalah hak milik mereka sendiri. Betul, Syu. Bagaimana doktor melihat situasi? Alright, dia macam ni. Bila kita dapat menjadi hak milik, dia tidak rasa pinjaman, kan? So dia lebih rasa sayang. Barang itu adalah hak milik mereka, dan juga jika mereka datang daripada keluarga, ya, yang besar, mereka dapat kongsi bersama dengan ahli keluarga yang lain, ya. Bukanlah kongsi, tidak ada macam no change of user, ya. So manfaat itu dapat dikongsi bersama dan lebih untung lagi sebab ianya dalam bentuk tablet. So dia sangat ringan, ya, dan boleh dibawa ke mana-mana juga. So pastinya kita ingin war-warkan kepada masyarakat di luar sana dari aspek kualiti peranti yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada mahasiswa. Dari segi spesifikasinya, Doktor, bagaimana ianya menjamin kualiti pembelajaran selepas ini? Alright, okey. Alhamdulillah kita memang telah dimaklumkan dan kita ambil maklum bahawa spek peranti yang diberikan ini adalah dengan teknologi yang terkini, ya, dan ia dapat menyambut atau menyokong sistem yang sedia ada, ya. So di mana pelajar memang dapat akses secara terus, ya, tanpa ada lagging dan seterusnya. Jadi ianya tidak akan mengganggu pembelajaran dan pendidikan mereka. Contohnya, ya, ketika pandemik, pelajar-pelajar kejuruteraan, kebetulan saya daripada engineering, jadi pelajar kejuruteraan mereka perlu masuk makmal, ya, di mana dan bagaimana mereka perlu ataupun boleh masuk makmal ketika pandemik berlaku.
Jadi dengan adanya peranti dan kita beri sekarang dengan berteknologi tinggi, insya-Allah student akan ready. Hopefully takkanlah berlaku lagi pandemik ya, tetapi jika berlaku kita telah bersedia insya-Allah. Dan sekurang-kurangnya kalau tidak semua yang menerima pun satu peranti ini boleh dikongsi kan. Ya betul. Kelasnya bukan semua serentak sekali. Betul Syuk. boleh bergilir. Ya boleh bergilir. Sama dengan rakan, kadang-kadang satu kumpulan ada 5-6 orang kan. Ya. Kelas yang berbeza, jadi mereka boleh berkongsi dan Itu juga flexibility ketika online learning because kita boleh fleksibel susunkan jadualnya ya supaya pelajar dapat maksimiskan mereka punya pembelajaran dan pembelajaran. Okey. Dari sudut tanggungjawab yang perlu digalas oleh pelajar apabila kerajaan sudah melunaskan apa tanggungjawab mereka sebagai kerajaan untuk membantu mahasiswa yang kurang berkemampuan untuk memudahkan PDP mereka di universiti, di mana peranan mahasiswa yang menerima peranti-peranti ini? Okey, selain daripada peranti siswa yang diterima ya, mulai masa pandemik juga kami contohnya di UiTM kami memang buat inisiatif yang kami ada pelajar yang sangat ramai 500,000 lebih dan kami juga memberi sumbangan laptop kepada pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan dan pelajar-pelajar ini kita lihat atas inisiatif yang seperti ini mereka pertama-tama sangat bersyukur dan mengambil tanggungjawab atas rasa keprihatinan kerajaan dan juga UiTM contohnya mereka akan berusaha lebih lagi. Memang kami buat sedikit analisa ya pelajar yang kita nampak ada peningkatan dari segi keputusan mereka because mereka tidak rasa terkebelakang. You know like macam kalau kita tengok cerita dulu kalau family no one is left behind kan, so samalah tepat dengan keluarga Malaysia, so sama dengan keluarga UiTM kita guna slogan sama, tidak ada seorang pun pelajar yang kita akan tinggalkan supaya mereka kena sama-sama ya, sama-sama, tidak ada seorang pun yang rasa terkebelakang lah contohnya ya. Dan pelajar-pelajar ini memang rasa they feel like rasa happy dan rasa appreciative ya, merasa dihargai dan mereka berusaha lebih keras lagi. Dan saya rasa mereka memang sangat bersyukur ya di atas inisiatif yang diberikan oleh kerajaan. Apa yang digambarkan oleh Dr. Ju tadi selari dengan konsep keluarga Malaysia, kebersamaan, kerangkuman dan kesyukuran. Betul. Itu yang paling penting. Dan sepastinya kita lihat dalam situasi semasa sekarang ini Dr. Ju, bagaimana kita ingin menilai melalui inisiatif peranti siswa ini menggambarkan keprihatinan kerajaan, bukan sahaja golongan B40, golongan tidak berkemampuan, malah juga rayuan untuk penerimaan inisiatif peranti siswa ini diperluaskan kepada pelajar-pelajar yang terkesan akibat bencana dan sebagainya. Bagaimana pandangan? Okey, thank you Munawar. Saya merasakan contoh ya, memang B40 pelajar ni memang mereka memerlukan ya, dan kalau kita panjangkan kepada golongan M40 dan pelajar yang cemerlang ya, saya rasa mereka mungkin seronok jugalah dan gembira jikalau mereka diberi peluang untuk sama-sama menikmati inisiatif ini ya. So pandangan peribadi saya ianya eloklah kalau dipanjangkan kepada pelajar cemerlang di kalangan keluarga M40 insya-Allah. Apabila peranti siswa ini diberikan ialah peranti yang orang kata berkualiti. Pada pandangan Dr. Sina, adakah ini akan memberi satu revolusi terhadap sistem pendidikan kita yang bergerak daripada dulu mungkin sedikit konvensional, kita menggunakan komputer riba, laptop, dan sekarang kita bergerak ke arah tablet. Bagaimana doktor melihat peranti siswa ini akan mengubah sistem pendidikan peringkat ketiga kita ke arah yang lebih maju, lebih moden dan juga berdaya saing? Okey, terima kasih Syu. Saya bawa konteks UiTM contohnya ya. Kami ada satu platform kita namakan UFuture, di mana itu adalah satu sistem learning management system ya, sistem pengurusan pengajaran ya. So di situ kita boleh buka di mana-mana, saya boleh duduk, je saya bila login, student masuk dan saya selaku pengajar akan masuk juga. Jadi di situ ada dashboard, di situ ada diletakkan nota, di situ juga kami boleh berbicara dengan pelajar sebab zaman sekarang kita punya konsep pengajaran teknik dia adalah student centered. Kita memfokuskan kepada pelajar. Jadi pelajar sekarang suka duduk dan buka laptop ataupun buka handphone. Jadi mereka dapat akses ya. So kita masih kekal ada engagement walaupun kita tidak bersua muka. So di situlah saya nampak revolusinya, tanpa bersua muka pengajaran dan pembelajaran diteruskan secara biasa tetapi dengan teknologi yang terkini
ini. Ianya menyahut segala. Kita boleh map kepada IR 4.0, ya, kita map kepada SDG 2030. Semuanya mencapahlah, ya. Inisiatif-inisiatif ini memang mencapah kepada semua, terutama kepada tujuan kerajaan lah akan datang untuk melihat kepada pendigitalan. So saya rasa kita telah menyediakan rakyat Malaysia yang memacu, ya, pendigitalan ke arah penduduk rakyat yang berteknologi tinggi lah, ya, lebih kurang macam tu. Betul. Dan mungkin doktor juga boleh kongsikan, yelah, bila dapat peranting kita takut bila pelajar ni dia banyak nafsu kan. Kita tak nak nanti macam dia dapat peranti tu, dia jual ke ataupun mungkin dia sewakan ke, kan, sejam sekian. Kita tak nak jadi satu sindiket lah, disebabkan oleh yelah kelebihan yang diberikan, ditunjukkan oleh pihak kerajaan ini. Jadi pandangan Dr. Jo bagaimana? Sekarang kita tak nampak lagi sebab yelah proses ini baru bermula kan. Betul. Selepas ni kebarangkalian situasi ini mungkin boleh berlaku. Dan dia akan menimbulkan polemik di masa akan datang. Dan nanti kesalahan itu akan berbalik semula kepada kerajaan. Siapa suruh beli kan? Tapi kita nak kena sediakan pelajar-pelajar ke arah ini. Betul. Pandangan doktor. Okey. Di situ juga saya melihat kami pun selalu juga masa sumbangan kita pesanlah pelajar, kami pesan jangan jual. Itu kita pesan dulu, jangan jual guna, ya. Sebab ianya bersangkut pautlah, ya, di mana mereka memerlukan keuangan. Tetapi macam ni di kuliah, ya, di kelas kita ada makmal BYOD, maksudnya bring your own device. Dan kita juga ada kuliah yang memerlukan pelajar membawa mereka punya peranti sendiri. Boleh berkongsi tetapi lebih bagus kalau ada bawa sendiri. Jadi mungkin di situ adalah salah satu mekanisme lah, kita letak sedikit penguasaan, pelajar perlu membawa ke kuliah ataupun ke makmal peranti mereka sendiri. So insya-Allah kalau pelajar yang kita bagi ni selalunya pelajar yang kita telah menyimak kelayakan mereka dan saya rasa ianya tidak akan berlaku lah, insya-Allah, ya. Kalau berlaku pun sikit sangat dia punya number, tapi insya-Allah tak akan berlaku lah, ya. Insya-Allah. Ya, mereka akan manfaat sepenuhnya, ya. Untuk mahasiswa memanfaatkan sepenuhnya inisiatif daripada pihak kerajaan dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tablet yang mereka terima itu. Dan sepasti kita lihat dalam bajet 2022 sebelum ini 450 juta telah diperuntukkan oleh kerajaan untuk inisiatif ranti siswa keluarga Malaysia ini. Jadi tidak lama lagi pembentangan bajet 2023 akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Menteri Kewangan sudah pastinya kita akan menjadi perhatian dalam hal ini. Apa antara pandangan Dr. Sendi dalam hal ini? Sekiranya peranti siswa ini diteruskan, apa antara perkara-perkara yang perlu ditambah baik? Okey. Mungkin berulang tetapi saya nampak ada 3 faktor yang kita kena lihat, ya. Yang pertama, mestilah speknya tinggi, ya, yang boleh menyokong kepada teknologi 5G, ya, mungkin SIM dual card, ya, mungkin, ya, itu yang pertamalah, speknya haruslah yang tinggi, ya. Yang kedua, kita kena menyediakan juga warranty period lah. Ya, contohnya bila pelajar dapat, kalau rosak, sekarang alhamdulillah memang pelajar boleh pergi ke universiti masing-masing dan terus syarikat akan repair. Jadi kalau boleh warranty period tu kita lihat juga, ya, kekalkan. Kalau yang sekarang telah disediakan, why not kekalkan dan mungkin tambah baik di mana kos repair, ya, perbaikan tidak akan ditanggung oleh keluarga B40 contohnya. Dan terakhir yang ketiga, kita lihat mungkin kita boleh panjangkan inisiatif kepada M40 tadilah. Ya, sekarang dia B40, jadi kita panjangkan kepada M40. Kita doakan supaya kerajaan melihat M40 ramai juga anak-anak yang sangat cemerlang, ya, sama juga, ya, dan mereka mungkin perlukan juga, ya, kalau ramai adik-beradik kan, 8 orang, ya. Jadi mungkin 3 faktor tu saya lihat akan dapat bantulah, ya, bagi bajet akan datang, insya-Allah. Ya, betul. Ialah sebab kadang situasi itu memang terguna M40 tapi kita tidak tahu keberadaan keluarga itu macam mana. Struktur kewangan tu kadang-kadang ada je yang tidak stabil. Nak show lepas pandemik ni kan. Ya, Jadi mungkin data dah berubah M40 jadi B40, we don't know, kan. Betul. Mungkin urban poor, ya, kita tak tahu, ya. Betul, miskin mana itu yang perlu diperhalusi dan mungkin insya-Allah selepas ni akan dipanjangkan
dan kita berharap agar mereka juga dapat turut bersama menerima manfaat daripada program yang dilaksanakan oleh kerajaan seperti inisiatif Peranti Siswa ini. Jadi sedikit harapan daripada Dr. Ju sendiri apabila bercakap berkenaan dengan program Peranti Siswa ini, yang akan mendapat manfaatnya adalah pelajar, bagaimana ia boleh memberikan satu sumbangan terhadap orang kata kualiti graduan kita di masa hadapan disebabkan oleh peranti-peranti secara percuma yang diberikan kepada pelajar. Okey, saya rasa dari segi pertamanya lah rasa syukur tu akan menimbulkan satu perasaan yang ingin memberi balik segala kebaikan yang diterima, itu yang pertama. Yang kedua, ketersediaan mereka, sebab sekarang memang kita terus kepada pendigitalan, digitalization, jadi ketersediaan mereka telah diserapkan dan dimulakan daripada universiti tersebut. Jadi saya punya harapan pelajar-pelajar supaya dapat manfaatlah, jaga elok-elok peranti yang diberi, manfaat sepenuhnya, sebab kita telah ada semua platform-platform digital, contoh macam saya sebut tadi, learning management system, jadi bila mereka di luar sana mereka dah biasa ada satu sistem, dan kami memang telah memastikan kita praktikkan single sign on, maksudnya ada authentication di situ, maksudnya data-data pelajar, data-data staff juga terpelihara. Jadi pelajar-pelajar yang mempunyai peranti siswa, bila dia masuk je satu akses, dia dapat akses kepada beberapa apps ataupun sistem dengan satu saja authentication. Jadi itu juga memberi mereka keyakinan bahawa data mereka selamat. Itu semua akan dibawa tu bila kerja, dia yakin data yang diberi selamat. Betul. Pasti dengan inisiatif Peranti Siswa ini bukan sahaja akan memberi senyuman, kelegaan kepada para pelajar, malah juga kepada golongan ibu bapa, khususnya di bawah golongan B40 dan juga golongan tidak berkemampuan. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Juliana Johari atas perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah kita bersama-sama mengharapkan ianya akan menjadi satu pembangkit revolusi kepada sistem pendidikan ke arah pendigitalan kelak. Ya, dan untuk para mahasiswa yang menerima peranti daripada program yang dilaksanakan oleh kerajaan ini, semoga anda menggunakannya sebaik-baiknya dan jadilah graduan yang boleh menyumbang kembali kepada negara Malaysia.